Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. PDPR pada kali ini adalah masih di bawah SP yang sama, iaitu SP 3.1.2, iaitu mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Okey. Tetapi kali ini kita tumpukan kepada membuat pengiraan tentang premium insurans motor. Okey. Iaitu yang ini. Okey. Premium insurans motor ni dikira berdasarkan kepada tarikh motor dan tarikh motor dikawal oleh undang-undang. Okey. Setakat ini kita akan gunakan jadual tarikh motor 2015 yang ini. Okey. Jadi yang pertama anda kena faham tentang cara membaca jadual ini. Iaitu yang pertama pelajar, kita lihat kapasiti enjin tidak melebihi. Okey, 1400, 1650 sehinggalah 4400. Kemudian di bawahnya ada melebihi 4400. Baik, polisi komprehensif, polisi pihak ketiga. Okey, kemudian kita ada lagi polisi akta dan juga polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, tetapi di sini jadual tarikh motor ni dia ada untuk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey, saya ambil satu contoh. Katakan kapasiti enjin tidak melebihi 1400. Okey, jadi kalau seseorang itu mengambil polisi komprehensif, dia kena bayar tu RM273.80 untuk RM 1,000 pertama. Okey. Okey, begitu juga kalau dia ambil polisi pihak ketiga, dia kena bayar RM120.60 untuk 1,000 pertama. Apa maksud 1,000 pertama tu? Okey, nanti saya akan tunjukkan. Okey, yang ini di Sabah dan Sarawak. Cara bacanya pun sama. Ini untuk 1,000 pertama, ini untuk 1,000 pertama. Okey, kalau katakan kenderaannya 1,600 cc. Okey, 1600 cc. Kita akan rujuk kepada 1650 sebab kapasiti enjin tidak melebihi. Okey, jadi 1600 cc ni adalah tidak melebihi 1650. Jadi 1000 yang pertama dia kena bayar yang ini. Okey, bakinya nanti okey, yang ini. Okey, nanti saya akan tunjukkan bergantung. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Baik, jumlah premium bergantung kepada jenis kenderaan. Jadi jenis kenderaan ni mungkin bas, lori, kereta, van dan sebagainya lah. Okey. Kegunaan kenderaan, mungkin kenderaan itu penumpang, contohnya teksi, Grab dan sebagainya, ataupun persendirian. Persendirian tu macam kereta kita lah hari-hari tu. Okey. Kemudian kapasiti enjin, okey, kapasiti enjin ni mungkin 800 cc, 1000 cc, 1300 cc dan sebagainya. Okey, kemudian jenis dan jumlah perlindungan yang diinginkan. Okey, ini maksudnya jenis dia sama ada jenis polisi komprehensif pihak ketiga, kemudian ada dua lagi tu polisi akta ataupun polisi pihak ketiga kecurian dan kebakaran. Okey. Okey, kemudian jumlah perlindungan. Okey, berapa jumlah perlindungan yang diinginkan? Okey, mungkin kereta dia adalah kereta lama, jumlah perlindungan 20,000. Okey, ataupun keretanya kereta baru, jumlah perlindungan 150,000. Okey. Dan kadar premium dikenakan berbeza-beza mengikut jenis polisi. Jadi jenis polisi ni ada 4. Okey, 1 polisi akta. Okey, 2 polisi pihak ketiga, ketiga polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, keempat polisi komprehensif yang melindungi perkara-perkara tertentu. Okey. Okey, kita lihat polisi akta dan juga polisi pihak ketiga ni hanya bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan. Contoh katakan enjin kenderaannya 1600 cc. Okey.
Jadi kita lihatlah pada 1600 cc, kita lihat yang ni. Okey. Jadi pihak ketiga dan juga polisi akta ni tadi, dia hanya bayar 135 untuk premium asas. Bukan bayar untuk premium asas. Sebab kalau ada NCD, mana kena tolak NCD. Okey, untuk premium kasar. Sebab dia ada dua premium. Satu premium asas, satu lagi premium kasar. Premium kasar tu adalah premium asas ditolak NCD. Nanti kita tengok pengiraannya. Okey. Okey, itu maksudnya. Baik, kalau katakan polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Jadi kita kena kira dulu premium asas polisi komprehensif. Okey. Okey, nanti saya akan tunjukkan pengiraannya macam mana nak buat. Okey. Kemudian dia juga bergantung kepada kapasiti enjin, nilai kenderaan semasa yang ingin diinsurankan. Okey. Okey, jadi komprehensif pun sama. Okey, cuma bezanya komprehensif ni dia bukan 75%. Okey, komprehensif ni kita tengok jadual dia lah. Okey. Okey, contoh pengiraan. Yang ini penting. Rumus pengiraan premium asas, okey, untuk premium asas sama dengan untuk komprehensif Okey. Kadar bagi 1000 pertama, ini tengok dalam jadual. Okey. Jadi yang ini kita akan rujuk jadual. Ditambah RM26 bagi setiap 1000 atau sebahagian daripada itu bagi melebihi nilai yang melebihi 1000. Okey. Apa maksudnya? Ini di Malaysia. Okey, di Sabah Sarawak ni ialah kadar RM1000 pertama tapi dia tambah RM20 3% tu bezanya. Yang ini tambah RM26. Okey, apa maksud 1000 yang pertama? Okey, cuba kita lihat contoh 3 dalam buku teks ada. Cik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Jadi ini kita tengok nanti jadual untuk Semenanjung Malaysia. Jumlah yang ingin diinsurankan 60,000. Jadi RM 60,000. Okey, umur kenderaan 5 tahun, kapasiti enjin 1600, NCD 25%. Okey. Saya tengok kepada kapasiti enjin. Okey, di Malaysia. Okey, jadi saya tengok jadual. Okey, saya tengok Semenanjung Malaysia yang ini. Kapasiti enjin dia adalah 1,600. Maka kalau 1,600 saya kena tengok kapasiti enjin tidak melebihi 1,050. Yang inilah. Jadi dia kena bayar 1000 yang pertama yang ini. 305 5%. Jadi dia kena bayar yang pertama untuk 60,000 ni adalah yang ini. 1000 yang pertama dia kena bayar. Okey. Rujuk pada jadual. Kemudian bakinya tadi ialah tinggal RM 59,000. Ini baki. Okey. Setiap 1000, maknanya kena bagi dengan 1000. Jadi dia dapat sama dengan 59. Jadi 59 ni tadi didarabkan dengan RM26 sebab RM26 setiap 1000. Okey. 1000 baki ni. Jadi bila dia darab RM59, dia dapat RM1,534. Okey, dalam buku tu ada tunjukkan bagaimana dia dapat 59 ya. Iaitu asal 60,000, kemudian dia dah bayar untuk 1,000 pertama, kemudian bakinya 59,000 tu kita bahagikan dengan 1000 dapat 59. Kemudian 59 darabkan dengan RM26 dapat RM1,534. Baik, kedua-dua ini ditambah nilainya untuk dapat premium asas, iaitu A tambah B dapat 183950. Baik, untuk pengiraan NCD, okey, iaitu 25% ni ialah 25/100 kita darabkan dengan 1 yang inilah 839.50 ataupun yang ini. Okey, 0.25 ni adalah 25%.
Bila kita darabkan dengan premium asas, kita akan dapat RM459.88. Okey. Kemudian untuk mengira premium kasar, kita tolakkan premium asas dengan NCD. Okey. NCD ni adalah kadar insurans yang tidak dituntut dalam tempoh 1 tahun lah. Okey. Jadi bila kita tolak dengan NCD, kita dapat premium kasar sebanyak RM1,379.6, iaitu kita tolakkan RM1,839.50. Okey. Dengan yang ini. Okey, kita tolakkan, kita akan dapat premium kasar. Okey, untuk pengiraan premium asas bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian, okey, senang saja pelajar, iaitu dia adalah untuk premium asas polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian adalah 75% daripada premium asas komprehensif. Jadi premium asas komprehensif ni adalah RM1,839.50. Kita ambil 75% saja. Okey. Iaitu 0.75, ini 75%. Okey, kita darabkan dengan RM1,839.50. Ini adalah premium asas untuk polisi komprehensif. Jadi kita akan dapat RM1,379.63. Ini adalah premium asas untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okay, NCD 25% bermaksud 25% kita darabkan dengan premium asasnya tadi. Okey. Iaitu 1,379.63 ataupun yang ini. Okay, ini 25% lah ni. Okay, 25%. Kita darabkan dengan 1,379 dapat NCD-nya RM344.91. Jadi kita tolakkan premium asas ni. Okey. Saya tolakkan dengan NCD, saya dapat premium kasar dia, iaitu RM1,034.70. Okey, untuk premium pihak ketiga, okey, dan juga akta, okey, akta dia sama, iaitu kita hanya melihat pada jadual saja. Okey. Bagi kenderaan 1600cc ni, okey, kita tengok pada jadual 1600cc, kita tengok kat sini lah. Okey, kita tengok yang ini. Kemudian kita tengok polisi pihak ketiga, dia kena bayar yang ini. Okey, ni bukan dibayar. Insurans asas dia. Okey, premium asas dia RM135. Okey, jadi kita letakkan kat sini 13500. Ini premium asas. Okey, NCD 25% bermakna 0.25 didarabkan dengan premium asas, kita dapat RM33.75 yang ini. Kemudian kita tolakkan premium asas dengan NCD untuk premium kasar. Okey, iaitu 101.25. Jadi yang ini perlu dibayar. Okey, jadi premium yang perlu dibayar adalah premium kasar. Okey, iaitu premium asas ditolakkan dengan NCD. Okey, cuba kita lihat contoh data to be. Okey, iaitu harga pasaran ini yang ingin diinsurankan RM34,000. Okey, umur kenderaan 3 tahun, kapasiti enjin 1489, NCD 38.33%. Okey, langkah pertama kita tengok dulu yang ini. Kapasiti enjin, Teluk Intan Perak maknanya Malaysia. Semenanjung Malaysia. Okey, jadi kita rujuk kepada jadual. Okey, Semenanjung Malaysia, kita tengok yang ini. Okey, kapasiti enjinnya adalah 1489. Jadi kalau 1489 kita tak boleh tengok 1400. Sebab kita kena baca kapasiti enjin tidak melebihi. Okey, kalau 1489 kita kena rujuk kepada sini juga. 16500. Okey, sebab dia terletak di antara 1400 hingga 1650.
Okey, jadi untuk untuk polisi komprehensif dia kena bayar yang ini. 305 5%. Jadi saya tulis kat sini. Okey, untuk A saya buat kat sinilah. A 1,000 pertama. Jadi dia kena bayar sama dengan RM 305 5%. Okey. Baki. Okey. Jadi kita tolaklah. Jadi baki sama dengan okay, 34,000. Okey, 1,000 tadi dia dah bayar. Jadi tolakkan dengan 1,000 dibahagikan dengan setiap 1,000. Maknanya dia bagi 1,000. Jadi dia akan dapat 34. Jadi untuk baki ni sama dengan 34 didarab. Okey, kita tengok catatan di sini. Okey. 26 setiap 1,000. Okey. Atau sebahagian. Maknanya 26 ni bagi setiap 1,000, 26 didarab dengan baki dia. Okey, baki dia ni 34 didarab RM 26. Okey, jadi pelajar boleh darabkan 34 darab 26 dia dapat 88. 33 lah. Okey. Untuk mengelakkan kekeliruan saya tulis kat sinilah. Okey. Sama dengan 33. 33 setiap 1,000 eh. Okey, 33,000 setiap 1,000 kita akan dapat 33. Jadi sama dengan 33 didarab RM 26. Jadi 33 darab 26 saya dapat 858. RM 858. Okey. Jadi pelajar barulah kita dapat premium asas. Okey. Iaitu sama dengan saya tambahkan RM 305.5% ditambah RM 858. Okey. Jadi saya tambahkan 305.50. Jadi saya dapat RM 1163.50. Okey, untuk cari premium kasar kita mesti cari tahu NCD. NCD-nya adalah 38%, 38.33%. Jadi maksudnya adalah untuk nilai dia ataupun nilai NCD 38.33%, kita ambil 3,83%, kita darabkan premium asas ni tadi, yang ini. RM 1163.50. Okey, cuba kita darabkan. 38.3% kita darabkan dengan 1163.50. Jadi kita dapat 445.96955. Jadi kita ambil RM 445.97. Okey, jadi premium kasar. Okey, kita ambil premium asas ni tadi, iaitu RM 1163.50 ditolakkan dengan NCD RM 445.97. Jadi RM okey 1163.50 ditolak 445.97. Jadi saya dapat 717. Okey, 717.53. Ini ialah perlu dibayar.
Okey. Okey, ini adalah premium komprehensif. Baik, saya nak kira ialah premium pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey, untuk B, polisi asasnya, premium asas sama dengan 75%, okey, daripada premium asas polisi komprehensif. Okey, iaitu 75% didarab. Okey, kita tengok premium asas komprehensif ialah 1163.50. Okey, 1163.50. Okey, jadi premium asasnya adalah 75%. Okey, kita darabkan 1163.50. Jadi saya dapat 872 RM 872.625. Jadi kita ambil 63. Okey. Okey, jadi NCD sama dengan 38.33%. Bermaksud 38.33% didarabkan dengan yang ini. Premium asas untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. RM 872. Okey, RM 872.63. Okey. Jadi kita kiralah 38.33% didarab 872.63. Jadi saya dapat RM 334.479 tu jadikan 48. Okey. Baik, barulah kita akan dapat premium kasar. Jadi premium kasarnya adalah saya ambil 872 premium asas dia tadi, RM 872.63 ditolak RM 334.48. Okey. Jadi saya akan dapat premium kasar dia, iaitu 872.63 ditolak 334.48. Jadi saya dapat 538.15. Jadi ini perlu dibayar. Okey, kepada pihak insurans. Okey, untuk C ialah polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga ni kita tengok jadual saja. Okey. Jadi C untuk premium asas kita tengok jadual saja. Okey. Jadi premium asas, okey, kita tengok jadual untuk 1489cc. Yang tadilah. Maknanya kalau 149cc ni dia termasuk dalam 1650. Jadi pihak ketiga dia kena bayar yang ini. 13500. Jadi saya tulis kat sini RM 13500. RM135. Kemudian NCD, okey, sama dengan 33.8% tadi kan? 38.33% tadi kan? Jadi 38.33% kita darabkan premium asas 135. Jadi sama dengan 38.33% kita darabkan dengan 135, iaitu 51. Okey,
7455. Jadi kita ambil 75. Jadi premium kasar adalah sama dengan, kita ambil tadi premium asas RM 135, kita tolak RM 51.75. Jadi sama dengan 135 kita tolak 51.75. Iaitu dia kena bayar cuma untuk RM80. RM83.25. Okey. Dan kalau kita lihat ketiga-tiganya, cuba kita lihat iaitu insurans yang sama 34,000, okey. Kenderaan yang sama, NCD yang sama, tetapi jumlah bayaran premium insurans kasar ni berbeza. Okey. Kalau komprehensif dia kena bayar RM717.53. Kalau pihak ketiga kecurian dan kebakaran, dia kena bayar RM580, dan paling murah sekali adalah premium pihak ketiga ataupun akta. Okey, RM83.25. Okey. Tapi perlu kita ingat perlindungan yang diberi oleh setiap insurans adalah berbeza. Kalau premium komprehensif ni adalah menyeluruh. Okey. Pihak ketiga dan pihak pertama akan dilindungi. Okey, dari segi kerosakan harta benda, okey, untuk pihak pertama, dan untuk pihak yang ketiga juga dilindungi dengan kecederaan dan juga kematian. Okey. Saya ambil contoh seterusnya. Okey. Jumlah yang ingin diinsurankan 94,000. Okey. Umur kenderaan 5 tahun, kapasiti enjin 1799cc, 1799cc, NCD 25%. Okey. Baik, yang penting pertama kita tengok kapasiti enjin dulu. 1799. Okey. Jadi kalau 1799 kita nak tengok yang mana Okey, kita tengok. Okey. 1799. Jadi kita letak di antara 1,650, 2,200. Jadi kita ambil yang ini. 1,000 pertama dia kena bayar 339 10%. Okey. Jadi dia kena bayar di sini 1,000 pertama. Okey. 1,000 pertama. Okey, dia kena bayar. Okey, ini untuk A untuk komprehensif saya kira dulu. Okey. Dia kena bayar sebanyak RM. Okey, berapa tadi? Kita tengok jadual 339.10. Okey, baki. Okey, untuk bakinya, okey, jadi 94,000 ni kita tolakkan dengan 94,000 ditolak 1,000 dibahagi dengan 1,000. Okey. Jadi bakinya adalah 93. Okey. Kenapa bagi 1,000? Sebab baki itu setiap 1,000. Jadi 93 ni lah kena didarabkan dengan 26. Jadi RM 26 didarab 93. Jadi dia akan dapat RM berapa? Okey, 96 didarab 26 didarab 93. Dia akan dapat RM 2418. Okey. Okey. Ini adalah untuk baki. Jadi premium asas kita tambahkan tadi RM 1,000 yang pertama 339.10 ditambah dengan baki dia RM
339. Jadi kita tambahkan 339.10 ditambah 2419. Jadi kita akan dapat ialah 2758. Okey. 2 RM 2758 10 sen. Okey. Baik, kita tengok NCD. Okay, NCD-nya adalah berapa persen? 25%. Jadi 25/100 kita darabkan dengan premium asas dia tadi. RM 2758.10. Jadi saya dapat 689. Okay, 689.525. Jadi saya ambil 53. Okay. Jadi barulah kita akan dapat premium kasar. Jadi premium kasar adalah premium asas ni tadi, yang ini tolak NCD. Jadi RM 2758.10 ditolak NCD RM 689.53. Okey, kita kira berapa ni? 2758.10 tolak 689.53. Jadi kita dapat RM 2068.57. Jadi yang ini perlu dibayar. Okey. Okey, untuk premium bagi polisi komprehensif. Okey, yang kedua ialah pihak ketiga. Okey, jadi yang kedua pihak ketiga iaitu dia kena bayar 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Okey. Okey, jadi premium asas bagi polisi komprehensif adalah yang ini. Yang ini. Okey. Jadi saya akan bawa ke sini iaitu 75/100 didarabkan RM 2758.10. Okey. Jadi kita kira dulu 75/100. Okey, kita darabkan dengan 2758.10. Okey. Okey, jadi kita akan dapat ialah RM2,068.575. Okey, jadi premium asas dia, premium asas untuk polisi yang ni polisi pihak ketiga. Kebakaran dan kecurian. Okey. Premium asas dia ialah RM 2068.58. Okey, RM2,068.58. Okey, kemudian kita ambil NCD. NCD tadi 25%, bermaksud 25/100 kita darabkan premium asas RM 2068.58. Okey, jadi saya dapat 517. 517.14. Okey, 375. Jadi saya ambil 517.14. Jadi kita akan dapat premium kasar. Jadi untuk nak cari, kira premium kasar, kita ambil premium asas. Okey, sama dengan RM 2068.58 ditolakkan dengan NCD RM 517.14. Okey.
Jadi sama dengan okey 2068.58 ditolak 517.14. Jadi dia akan dapat RM1,551.44. Jadi yang ini perlu dibayar. Okey. Okey, kalau polisi pihak ketiga, okey, yang ketiga okey, polisi pihak ketiga. Kita hanya tengok jadual saja, iaitu untuk kenderaan berkapasiti 1799 Jadi kita tengok jadual. Okey, 1799 tu yang ini dia termasuk dalam kapasiti enjin tidak melebihi 2200. Okey, jadi kita tengok pihak ketiga yang ini, jangan tengok 33910 ni. Iaitu 151.20. Okey. Jadi itu dijadikan polisi asas, premium asas. Jadi premium asas okey sama dengan RM berapa tadi? Saya tengok jadual semula 151.20. Okey. Okey, kemudian NCD 25% kan? Jadi 25/100 didarab RM 151.20. Jadi kita akan dapat okey 25% didarab 151.20. RM 37.80. Okey, jadi premium kasar sama dengan RM 151.20 ditolak RM 37.80. Jadi kita akan dapat 151.20 ditolak RM37.80. Jadi kita dapat RM113.40. Okey. Okey. Bagi latihan-latihan yang lain, okey, anda boleh rujuk kepada contoh yang saya beri. Okey. Juga boleh rujuk kepada buku teks lah. Jadi saya nak anda selesaikan. Jadi saya dah bagi contoh latihan 1, latihan 2. Okey, soalan 2. Jadi anda buat soalan 3, soalan 4. Okey, 2 soalan. Okey, soalan 3 dan soalan 4. Sekian saja pelajar pertemuan PDPR kita pada kali ini. Okey, dan kita akan berjumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Okey, untuk PDPR yang akan datang tu kita akan pergi kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans. Okey, termasuklah deductible dan co-insurance. Okey. Jadi untuk deductible tu kita akan lihat insurans harta, insurans motor dan insurans perubatan kesihatan. Jadi co-insurance tu kita akan tengok dua saja. Okey, iaitu insurans harta dan juga insurans kesihatan. Jadi sekian saja untuk PDPR kita pada pagi ini. Okey, moga-moga video yang saya buat ini boleh membantu pelajar dalam menjawab soalan-soalan yang melibatkan apa yang telah dipelajari pada hari ini.
Okay, khususnya soalan-soalan berbentuk peperiksaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.